Boleh tengok muka surat 92 untuk buku tips. Kita pergi dengan soalan yang pertama. Okay, sebelum kita mula dengan soalan yang pertama, untuk tajuk bab 9 ni dia berkaitan dengan dasar luar. Dasar luar bermaksud adalah hubungan negara kita dengan negara lain. Dia ada dua bentuk. Satu, bilateral, negara kita dengan satu negara yang lain. Yang kedua, multilateral. Multilateral ni adalah hubungan negara kita dengan banyak negara yang lain yang dalam pertubuhan, biasanya macam Commonwealth, ASEAN, itu kita panggil multilateral. Kalau bilateral, 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 negara kita dan sebuah negara yang lain. Okay. Sekarang ni kita punya Menteri Luar adalah Syamsuddin Husin yang akan menguruskan sekiranya ada isu-isu ataupun nak merancang dasar-dasar berkaitan negara kita dengan negara lain lah. Okay, so kita pergi soalan yang pertama. Ain bacakan soalan pertama, 1A. Cikgu. Dasar luar negara sentiasa berubah sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehingga sekarang mengikut keperluan dan kepentingan negara. Apakah kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15? Okay, ni ambil pada muka surat. Muka surat 195. Okay, untuk 1A tu, awak tengok pada muka surat 195, mind mapping kepentingan Terminda tu, kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka abad ke-15, ada 5 poin kat situ. Itu awak masukkan untuk jawapan 1A. Kita pergi soalan B. Soalan B, Faris. B. Jelaskan faktor pengubalan dasar luar negara selepas pencapaian kemerdekaan. Okey, ni ambil pada muka surat. Muka surat 96 dengan muka surat 97. 196, 197. Okey, 196, 197. Okay, gariskan kat situ. Faktor pengubalan dasar luar, maksudnya punca Malaysia mengubal dasar luar negara. Okay, ini hanya awak ambil pada muka surat 197 saja. Kat situ ada 4 poin, iaitu ikatan sejarah, keperluan nasional, kepimpinan, persekitaran luar. Okay, faktor pengubalan dasar luar. Okay, dia macam ni. Kalau ikutkan, pengubalan dasar luar ni dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah tu maksudnya kalau zaman Melaka dulu pernah ada hubungan Melaka dengan negara lain. Contohnya masa zaman Kesultanan Melayu Melaka ada hubungan Melaka dan China. So hubungan tu diteruskan pada zaman sekarang. Kalau faktor yang lain macam politik, untuk kedudukan atau keselamatan politik, contohnya macam isu sekarang, kita nak dapatkan keselamatan daripada ancaman China yang menceroboh perairan kita, kita buat hubungan dengan Amerika Syarikat. Demografi. Yang ketiga adalah demografi. Demografi ni adalah penduduk. Contohnya kalau negara kita ni majoriti penduduk Islam, kita akan jalinkan hubungan dengan erat dengan negara-negara Islam yang lain. Okay, itu salah satu poin penting yang lain yang sama maksudnya dalam muka surat 197. Okay, cuma cikgu bagikan dalam satu faktor yang lain lah. Okay, seterusnya kita pergi Putri, 1C. Pernyataan berikut adalah matlamat pengubalan dasar luar negara. Bagaimanakah Malaysia mencapai matlamat tersebut? Berikan liga anda. Okay. Mengajukan kempen cintai negara kita secara besar-besaran. Okay.
memperbanyak waktu sejarah dalam pembelajaran di sekolah, Seterusnya, memperketatkan undang-undang seperti mengenakan hukuman kepada sesiapa rakyat Malaysia yang tidak menghormati lambang atau bendera negara Malaysia. okey lagi. Ada lagi? Buat definisi, lepas tu ada uraian contoh. Okey. Kita tengok jawapan yang Puteri bagi. Sekarang ni, dalam kenyataan pada 1C tu, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Okey. Maksudnya, kemerdekaan kedaulatan negara ni, maksudnya negara kita bebas daripada penguasaan ataupun tekanan negara lain. So sekarang kita tengok dia cakap bagaimana Malaysia mencapai matlamat tersebut. Okey, bila dasar luar tu maksudnya apa yang negara kena buat berkaitan dengan dasar negara kita dengan negara lain, bukan yang negara kita buat di negara kita. Okey, faham kat situ? Puteri? Apa cikgu? Okey, jawapan yang Puteri bagi tu kurang tepat sebab soalan tu dia tanya penyataan berikut adalah matlamat pengubalan dasar luar negara. Maksudnya apa yang negara kena buat berkaitan dengan hubungan negara kita dengan negara lain. Bukan yang negara buat di dalam negara. Okey, sebab tu dalam kotak tu dia cakap mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Bagaimana Malaysia mencapai matlamat tersebut? Bagaimana Malaysia nak kekalkan kemerdekaan dengan tindakan berkaitan dengan dasar luar. Okay, bukan berkaitan dengan apa yang berlaku di dalam negara kita. Okay, so kat situ, sebarang tindakan yang kerajaan Malaysia kena buat, mesti ada kaitan dengan dasar luar. Okay, so yang pertama kita tengok, bila mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara ni, faktor yang menyebabkan kemerdekaan tergugat, kalau zaman sekarang mungkin disebabkan adalah pelibatan sesebuah negara dalam peperangan. Okey, bila negara tu terlibat dalam peperangan, kadang memihak dalam satu pihak dalam satu peperangan menyebabkan negara itu terdedah kepada penguasaan dengan negara lain. Maksudnya negara lain berpotensi untuk menguasai negara tersebut. Contohnya, kalau kita terlibat dalam peperangan antara negara kita dengan negara China, negara kita berpotensi untuk dijajah oleh negara China. So dekat situ, apa yang negara kita kena buat mesti ada kaitan dengan dasar luar. Salah satu contoh dia adalah mengekalkan dasar berkecuali. Contohnya tiba-tiba dalam dunia ni sekarang kita tengok konflik antara China dengan Amerika Syarikat. Kita jangan join mana-mana belah pihak. Jangan kita sokong mana-mana belah pihak. Kita berkawan dengan kedua-duanya. Kalau kita sokong satu pihak tapi kita tak sokong satu pihak, maksudnya kita akan terdedah dalam peperangan dan kita mungkin akan dijajah kalau pihak yang kita sokong tu kalah. Okay, yang seterusnya kita tengok apa lagi tindakan yang kita boleh buat untuk mempertahankan kemerdekaan. Bila berkaitan dengan dasar luar ni, salah satu contoh dia ambil dengan peranan Malaysia dalam yang cikgu sebut tadi bentuk dasar luar, iaitu hubungan multilateral. Okay, kena sebut pertubuhan-pertubuhan yang mana yang menggalakkan keamanan. Contohnya macam PBB lah. Okay. Apa yang kita buat dengan PBB? Mendukung piagam PBB. Yang macam tadi cikgu cakap, mengamalkan dasar berkecuali. Okay? Betulkan balik jawapan masing-masing. Ada sebarang soalan untuk 1C? Seterusnya kita pergi kepada soalan 2A. Okay, soalan 2A. Azwa Nabila. Perincikan peranan tokoh-tokoh tempatan dalam agensi PBB. Okay, ni ambil pada muka surat 204. 204. Okay, kat situ berapa markah, Azwa? 6. 6 markah. Okay, so sekarang ni 6 markah. Awak boleh ambil kelima-lima tokoh pada muka surat 204, 205. Jamilah Mahmud ni orang yang merupakan penasihat kepada Perdana Menteri sekarang berkaitan dengan kesihatan, yang berkaitan dengan kes COVID. Awak boleh tengok kat situ Maimunah Muhammad Sharif, Tan Sri Razali Ismail, Jomo Kawame Sundaram ni orang yang kaum India tapi dia merupakan pakar ekonomi yang pernah bertugas dekat Harvard University. Okay, dan yang terakhir adalah Tan Sri Abu Samah Abu Bakar. Okay, awak kena bagi tahu nama dia dan tugas dia lah dalam agensi PBB. Okay, 6 boleh masuk ke 6 lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Syafiq, soalan B.
Ya, saya Eko. Pernyataan berikut adalah pendirian Malaysia dalam soal antarabangsa hidup bersama secara bagaimanakah Malaysia menunjukkan komitmen tersebut dalam Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB? Okey. Yang ambil pada muka surat. Sekejap. 198. 198. Kat situ 6 markah kan? Sampai 199. 99 sampai 204 ke? Okey. 198 sehingga 205. Okey. 198 sehingga 205 sebab dia cakap kat situ komitmen tersebut apa yang Malaysia sumbangkan, okey, mendukung piagam PBB, terlibat dalam agensi PBB, sumbangan dalam misi pengaman, misi pengawal pemerhati dan yang terakhir tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Maksudnya daripada A tadi, jawapan A tadi awak boleh gunakan juga untuk B. Okey, seterusnya kita pergi soalan C. Okey, sebelum tu kelas 1C tadi awak buat tanda dekat 1C tu, itu adalah kebat tertutup. Okey, sebab tadi cikgu kaitkan dengan dasar berkecualian dalam teks dan juga mendukung piagam PBB. Okey, seterusnya untuk soalan 2C, Alia. Jelas. 2C kan cikgu? Mana? Bacakan soalan dulu. Jelaskan kepentingan Malaysia menguruskan dasar luar negara yang sesuai dengan situasi politik dalam negara dan antarabangsa. Okey, jawapan dia? Mengamalkan konsep hormat menghormati. Kedua, mempertahankan kedaulatan Hormat negara. menghormati. Okey, lain? Yang ketiga, menjalinkan hubungan baik antara negara. Hubungan baik antara Negara. negara. Okey, ada lagi? Nombor 4, tidak mencampur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Tidak campur tangan dalam urusan yang melibatkan negara lain. Okey, ada lagi? Tak ada cikgu. Okey, tengok. Soalan kita kena faham dulu. Dia minta jelaskan kepentingan Malaysia menguruskan dasar luar negara yang sesuai dengan situasi politik dalam negara dan antarabangsa. Okey, bandingkan jawapan awak dengan cikgu. Sekarang ni kita tengok apa yang dimaksudkan dengan soalan. Yang dimaksudkan dengan soalan, kelebihan yang Malaysia dapat apabila menjalinkan hubungan dengan negara lain ataupun membuat urusan dasar luar dengan tepat. Apa yang Malaysia dapat? Okay, kalau Malaysia buat hubungan baik dengan berbagai negara. Okay, so sekarang kita tengok dia boleh jawab daripada 3. Politik, ekonomi, sosial sebab dia umum. Dia tak cakap kesan daripada politik saja. Sebab ni dia cakap kat sini, apakah kesan positif dasar luar yang tepat, dasar luar yang baik dengan antara negara kita dan negara lain. Apa yang Malaysia dapat? Okay, contoh kalau politik, kestabilan pembangunan negara ataupun kestabilan politik negara, mewujudkan kestabilan politik dalam dia cakap kat situ, apakah kesan kebaikan Malaysia menguruskan dasar luar yang sesuai dengan situasi politik negara dan antarabangsa. Okay, mengukuhkan kestabilan politik negara. Kalau ekonomi, mungkin kita boleh cakap
meningkatkan pendapatan negara dengan menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara lain. Okay. Lepas tu kalau yang lain juga kita boleh letak, bila kita jalinkan hubungan baik dengan negara lain, kita akan dapat pelaburan, meningkatkan pelaburan asing. Okay, itu daripada segi ekonomi. Meningkatkan pelaburan asing, mewujudkan peluang pekerjaan kepada orang tempatan. Kalau sosial, meningkatkan kerjasama antara pendidikan. Okay, meningkatkan kerjasama pendidikan antara negara, terutama dengan negara maju. Okay, meningkatkan tahap pendidikan lah. Budaya, mungkin pertukaran budaya. Kalau agama, perbincangan, meningkatkan perbincangan antara agama yang berbeza mengikut negara. Itu maksudnya soalan ni minta kelebihan Malaysia menjalinkan hubungan yang baik dengan negara lain. Itu masuk soalan C. Okey, seterusnya kita pergi soalan 3A. Soalan 3A ada Wia? Apakah maksud Badan Commonwealth? Maksud Badan Commonwealth ialah badan yang dianggap cikgu bosu habis jawapan dia. Maksud Badan Commonwealth ialah badan yang digodai oleh negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah merdeka. Okey. Lagi? Ditubuhkan untuk membina semangat setiakawan negara, anggota serta mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Okey. Ada lagi? Itu je. Itu je cikgu. Okey. Kat situ kita boleh tengok update. Okey, good. Kita boleh ambil jawapan pada introduction dalam 9.4 Malaysia dalam Commonwealth pada muka surat 206. Dia minta apakah maksud Badan Commonwealth. Okey, kena ingat dia, kalau ini cara nak mengingat dia, kena ingat kalau Sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth ni dia bukan semua negara boleh menyertai Sukan Commonwealth. Dia hanya negara-negara yang merupakan bekas tanah jajahan British. Okey, seterusnya kita pergi soalan B. Pak Ika. Siap cikgu. Jelaskan manfaat Malaysia menyertai badan tersebut. Okey, gariskan perkataan manfaat tu. Jadi gariskan perkataan manfaat. Apa kata perkataan yang sinonim dengan manfaat, Pak Ika? Apa? Cara? Manfaat. Kelebihan boleh. Boleh? Kelebihan? Lagi Pak Ika? Kebaikan cikgu? Boleh? Kebaikan. Okey, manfaat, kebaikan, kelebihan. Okey. Biasakan gariskan pada soalan perkataan manfaat tu, tambahkan bahagian atas supaya kita biasa nanti dengan soalan. Okey, Pak Ika jawapan? Ambil pada muka surat berapa? 206. Okey, 206 sehingga? 207. Okey, 206 hingga 207. Kat situ tengok kelas yang lain. 3B kita boleh ambil hanya 5 sahaja daripada 6 subtopik dalam 206-207. Pertama, rancangan Colombo. Kedua, kerjasama pertahanan. Ketiga, kerjasama ekonomi. Keempat, penentangan dasar apartheid. Empat tu tak ada kaitan. Keempat, dasar apartheid tak ada kaitan. Yang seterusnya, untuk 3B tu awak boleh ambil mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Dan yang terakhir adalah Sukan Commonwealth. Ada 5 saja daripada 206-207 tu masukkan di bawah B. Yang ni cikgu jelaskan lagi sekali untuk soalan yang macam ni. Walaupun cikgu sebut subtopik sahaja, kat situ awak kena bina ayat yang lengkap. Contohnya macam kita cakap manfaat Malaysia, antara manfaat Malaysia menyertai Badan Commonwealth ialah
mendapat khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal dan kesihatan melalui rancangan Colombo. Okay, itu satu. Lepas tu kita pergi pula kerjasama pertahanan. Kerjasama seterusnya, Malaysia turut terlibat dalam kerjasama pertahanan iaitu perjanjian yang ditandatangani pada 12 Oktober 1997 antara Britain dan Tanah Melayu. Okay, itu poin yang kedua. Jangan bagi ayat yang ringkas. Okay, ayat yang ringkas dia jadi setengah markah. Seterusnya kita pergi soalan C. Soalan C, Mira. Peranan Malaysia dalam Badan Commonwealth telah mendapat pengiktirafan daripada negara-negara anggotanya. Buktikan. Jawapan dia, Perjanjian 12 Oktober 1957 membolehkan Britain serta negara Commonwealth memberikan komitmen terhadap pilihan negara. Lepas tu, Malaysia pernah menganjurkan Sukan Commonwealth 1998. 1998. Yang ketiga, ketegasan Malaysia bersama-sama negara lain menyuarakan dalam Commonwealth menyebabkan Afrika Selatan tarik diri daripada Commonwealth. Akhir sekali, Malaysia terlibat dalam mesyuarat kedua-dua negara Commonwealth. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah persidangan. Muka surat 206 dengan 207. Kat situ ambil dekat muka surat 206, 207. Okay, good. So sekarang ni kita tengok dia boleh ambil pada 206, 207. Kalau kita ambil satu topik tu ada 3 utama lah. Penentangan dasar apartheid. 1, mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Dan yang seterusnya adalah Sukan Commonwealth. Okay, maksudnya apa peranan Malaysia yang mendapat pengiktirafan. Maksudnya orang akui lah peranan pelibatan Malaysia tu berkesan. Itu awak boleh masukkan bagi soalan C. Maksudnya soalan C ni dia bukan macam cikgu cakap biasanya akhir untuk setiap set soalan tu soalan kebat, sama ada kebat tertutup ataupun kebat terbuka. Tapi untuk soalan C ni adalah soalan yang daripada jawapan daripada buku teks. Kalau misalnya nanti masa exam awak pilih untuk bahagian esei. Okay, biasanya kita ambil 3 daripada 5 lah untuk awak punya format. Jangan ambil soalan yang minta jawapan melibatkan fakta daripada pertama untuk setiap soalan tu sampailah soalan akhir. Melainkan awak kuasai soalan tu lah. Kalau awak tak kuasai soalan tu jangan ambil. Okay, pastikan awak ambil, contohnya kita dah pilih. Kita pilih, nak pilih 3 soalan tu, 2 soalan tu kita dah pilih, 1 lagi soalan tu, macam mana kita nak pilih soalan yang kita boleh skor dengan banyak. Pertama, mesti ada soalan yang tajuknya kita kuasai. Yang kedua, kalau soalan yang balance tu awak recheck balik, tak ada, tak kuasai sepenuhnya. Ciri yang kedua awak kena ambil adalah soalan yang banyak kebat terbuka. Okay, yang boleh kita jawab secara logik. Yang ketiga, ada kebat terbuka. Biasanya kebat terbuka untuk soalan esei ni, dia markah dia start dengan 8 markah. So kat situ, kita sekurang-kurangnya kita boleh skor untuk soalan kebat terbuka. Okay, seterusnya kita pergi soalan 4A. Najwa. Ya, cikgu. Bagaimanakah negara kita menghadapi cabaran politik antarabangsa pada tahun 1970-an? Malaysia mengamalkan dasar berkecuali apabila menjalankan hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi. Keadaan ini membolehkan Malaysia menjalankan hubungan dengan negara China melalui lawatan oleh Tun Abdul Razak Hussein ke negara tersebut pada tahun 1974. Okey. Seterusnya. Ambil pada muka surat 208. 208. Okay, kat situ dia dah mention kan dengan jelas cabaran politik antara bangsa. Okay, cabaran bagaimana negara kita menghadapi cabaran politik antarabangsa pada tahun 1970-an. Kat situ mengamalkan dasar berkecuali apabila menjalinkan hubungan dengan negara luar. Yang kedua,
Keadaan ini membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan dengan China melalui lawatan Tun Razak ke negara tersebut pada tahun 1974. Okay, untuk jawapan 4A. Dan seterusnya kita pergi kepada 4B. Okay, 4B. Aimi. Jelaskan usaha Malaysia dalam memantapkan cabaran pertahanan negara selepas perjanjian AMDA ditamatkan. Okay. Antara usaha Malaysia dalam memantapkan cabaran tersebut ialah menandatangani perjanjian pertahanan baru iaitu Five Power Defence Arrangement. Okay, itu poin yang pertama. Menandatangani perjanjian antarabangsa baru iaitu Five Power Defence Arrangement FPDA. Seterusnya, Selain itu, bekerjasama dengan negara ASEAN dalam memperkuat pertahanan dan keselamatan rantau Asia Tenggara. okay, itu poin yang kedua. Okay, poin yang ketiga. Akhir sekali, menandatangani perjanjian sepadan dengan Thailand pada tahun 1965 untuk menangani isu keselamatan. Okay, kat situ sebenarnya ada setiap satu ayat yang Aimi baca tu, dia ada 2 poin markah kat situ. Contohnya macam poin yang pertama, menandatangani perjanjian pertahanan baru iaitu Five Power Defence Arrangement FDA tu 1 poin. Lepas tu melibatkan Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan Australia tu yang huraian bagi poin yang pertama. Seterusnya, memperoleh bantuan teknikal pun sama huraian dia. Dan latihan bersama bagi memperkukuhkan pertahanan. Okay. Manakala poin yang kedua, bekerjasama dengan ASEAN, itu fakta dalam memperkuatkan pertahanan dan keselamatan rantau Asia Tenggara tu huraian. Poin yang ketiga, perjanjian sepadan itu fakta, dia punya huraian untuk menangani isu keselamatan. Maksudnya awak bagi kat situ, awak dah dapat lebih daripada markah yang diperuntukkan pada soalan B. Okay, kelas sebelum tu, cikgu nak sentuh sikit berkaitan dengan AMDA dan juga FPDA. AMDA ni, kita perjanjian yang telah ditandatangani selepas kita merdeka sehinggalah 1971. Sebab tu, semasa pembentukan Malaysia 1963, kita hadapi ancaman daripada Indonesia dan juga Filipina. Kenapa ancaman tersebut tidak berjaya menggugat penubuhan Malaysia? Disebabkan kita ada satu perjanjian pertahanan yang dipanggil AMDA. Maksudnya kalau mana-mana negara yang menandatangani AMDA ni diserang, negara yang lain akan turut membantu. Dalam kes darurat ataupun ancaman daripada Indonesia semasa pembentukan Malaysia, yang membantu Malaysia semasa krisis Malaysia dengan Indonesia ni adalah Britain. Sebab kita telah tanda tangani perjanjian dengan AMDA. Dan semasa peristiwa Lahad Datu berlaku, perjanjian yang membantu kita dalam pertahanan adalah FPDA. Okay, di mana negara-negara yang sign seperti New Zealand, Australia, Singapura dan Britain akan membantu negara kita sekiranya negara kita diserang. Okay, itu kelebihan menandatangani perjanjian antarabangsa. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okay, soalan C, Fazira. Pernyataan berikut adalah cabaran pembangunan ekonomi negara. Wujud dominasi negara maju menentukan harga komoditi biji timah, getah, hasil minyak dan gas negara dalam pasaran antarabangsa. Bagaimanakah negara boleh mengatasi cabaran tersebut? Berikan cadangan anda. Apa maksud dominasi, Fazira? Fazira? Apa maksud dominasi? Penguasaan. Okey, penguasaan. Dominasi itu maksudnya penguasaan. So sekarang ni, bila kena faham dulu soalan, bila dia cakap penguasaan negara maju menentukan dasar komoditi biji timah, getah, hasil minyak dan gas negara dalam pasaran antarabangsa. Maksudnya, negara maju yang lain pula yang tentukan barang keluaran kita, harga barangan keluaran kita. Maksudnya dalam kata lain, pendapatan kita tak boleh bertambah lah.
kalau harga barang tu bukan kita tentukan. Okay, kalau kita tentukan harga barang, kita sendiri yang tentukan harga barang tersebut, maksudnya pendapatan kita akan meningkat mengikut harga yang kita tetapkan. Tapi sekarang ni masalahnya bukan kita tentukan. So sekarang apa yang kerajaan negara boleh buat untuk atasi masalah tersebut? Okay, itu yang diminta oleh soalan. Tengok kata soal tu, berikan cadangan anda, berikan cadangan negara untuk atasi masalah tersebut. Maksudnya tak perlu huraian. Okay, jawapan dia Fazira. Malaysia menjadi anggota pertubuhan antarabangsa seperti International Teen Council. Okey, boleh. Malaysia menjalinkan hubungan. Itu dalam muka surat berapa? 209. Okey, good. 209. Yang ni soalan kebat terbuka atau kebat tertutup, Fazira? Terbuka. Kebat Terbuka. tertutup lah kalau berkaitan dengan teks. Terbuka baru kita boleh terbuka jawapan yang boleh kita jawab secara logik. Kalau tertutup, dia kita ambil contoh dengan apa yang ada dalam teks. Okay, so kat situ yang pertama tadi, menjadi anggota pertubuhan antarabangsa seperti International Teen Council. Okay, next. Apa lagi? Desakan Malaysia agar harga barangan dapat dikawal disuarakan melalui organisasi. Okay, Ini boleh. bagi membolehkan Malaysia beri hasil. Lepas tu Malaysia menubuhkan Petronas pada tahun 2000 untuk membangun sektor minyak dan gas negara. Okey. Betul. Soal 2 tadi, desakan Malaysia agar harga barang dapat dikawal disuarakan melalui organisasi ini bagi membolehkan Malaysia memperoleh hasil daripada minyak dan gas. Okey, yang itu huraian bagi poin yang pertama. Yang seterusnya, Malaysia menubuhkan Petronas pada tahun 1974 untuk membangunkan sektor minyak dan gas negara. Okey, ada jawapan yang lain lagi, Fazira? Tak ada. Okey, kelas yang lain yang boleh diterima pakai untuk soalan 4C ni, kita tengok bila kita nak atasi penguasaan ataupun penentuan harga produk kita sendiri oleh negara maju, apa yang kita buat, kita jangan jual barang kita kepada negara-negara yang lain. Jangan hanya fokus jual kepada negara maju sahaja. Bila kita jual kepada negara yang lain, maksudnya kalau negara maju tak nak beli barang kita, kita ada pembeli-pembeli yang lain, buyer yang lain. So kat situ harga barang kita takkan turun. Harga barang kita akan meningkat. Sebab tu kita kena jalinkan hubungan dengan pelbagai negara. Okey, yang seterusnya boleh kita tambahkan kat situ, membentuk persatuan pengeluar bagi suatu produk dengan negara lain. Contohnya macam kita ni adalah antara pengeluar petroleum, tetapi petroleum yang kuantitinya tak banyaklah berbanding dengan negara Arab. Kita boleh menyertai pertubuhan OPEC, pengeluar minyak, untuk kita sendiri yang tentukan harga minyak. Okay, sebab tu awak tengok harga minyak dunia, bila awak isi minyak dekat stesen minyak, harga minyak tu tak kekal, kadang-kadang berubah. Okay, sebab harga minyak ditentukan oleh harga yang ditetapkan oleh pengeluar minyak dalam pertubuhan OPEC. Okay, OPEC. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 5. Soalan 5A. Imran. Raja menunjukkan perkembangan pertubuhan serantau di Asia Tenggara. 1961 ASA, 1963 Maphilindo, 1967 ASEAN. Apakah tujuan kewujudan pertubuhan serantau? Okey, sebelum tu kita nak ambil dekat mana? Kat muka surat 210. Okey, 210. Jawapan dia? Antara tujuan kewujudan pertubuhan serantau ialah menggabungkan 3 negara di Asia Tenggara iaitu Malaysia, Filipina dan Thailand melalui Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASA yang ditubuhkan pada tahun 1961. Selain itu, pada tahun 1963, persefahaman yang membabitkan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia, Maphilindo,
diwujudkan bagi menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Akhir sekali, ASEAN yang diwujudkan pada 8 Ogos 1967 merupakan usaha untuk meningkatkan semangat setiakawan dan keserantauan. Okey. Kita semak balik jawapan yang Ibn bagi tadi. Sekarang ni, dalam muka teks muka surat 210 tu, introduction pada 9.6. Okey. Mula dengan ayat Malaysia berpandangan bahawa keselamatan dan keutuhan masa depan negara berkait rapat dengan kemantapan dan keamanan kawasan Asia Tenggara. Okey, poin yang pertama, keamanan kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, keselamatan Malaysia tidak terjamin selagi jirannya hidup berpecah belah. Pelibatan Malaysia dalam negara serantau membolehkan negara kita menjadi anggota ASEAN yang memberi manfaat kepada ekonomi, sosial dan politik. Okey, poin yang kedua, keselamatan Malaysia. Yang ketiga, memberi manfaat dalam ekonomi, sosial dan politik. Yang keempat, kita tengok terus pada dalam Perlibatan Malaysia tu, Mafilindo. Okey, pada baris yang ke-6. Okey, baris yang keempat, pada tahun 1963, persefahaman yang melibatkan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia diwujudkan bagi menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Yang keempat. Yang kelima, awal ayat pada perenggan yang kedua, dalam usaha untuk meningkatkan semangat setiakawan dan keserantauan, maka wujudlah ASEAN pada 8 Ogos 1967. Itu untuk jawapan pada soalan 5A. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 5B. Azwa Nabila. Cikgu, jelaskan kerjasama yang dilakukan di antara negara anggota ASEAN untuk kemajuan dan kemakmuran bersama. Okey, ni ambil pada muka surat. Surat 210 dengan 211. Okey, 210 dan 211. Okey, kelas yang lain tengok, dia cakap kerjasama yang dilakukan antara negara ASEAN untuk kemajuan dan kemakmuran negara. Awak boleh ambil pada start dengan Zofan, penyelesaian konflik serantau, kerjasama ekonomi, kerjasama sosial. Okay, untuk awak masukkan dalam jawapan bagi soalan 5B. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 5C. Syugan. Berikut adalah deklarasi Kuala Lumpur yang diisytiharkan dalam persidangan ASEAN 1971 di negara kita. Jelaskan manfaat deklarasi tersebut ke atas negara Asia Tenggara. Jawapan Syugan, deklarasi maksudnya? Pergabungan macam tu. Okay, deklarasi tu maksudnya pergabungan tu macam penyatuan. Deklarasi ni macam pernyataan bersama. Okay, ataupun keputusan yang diputuskan secara bersama. Itu maksudnya deklarasi. Okay, jawapan dia Syugan? Jadikan kawasan yang aman, jadikan kawasan yang bebas, jadikan kawasan berkecuali. Kau ulang balik dalam kotak tu. Tak, saya baca. Contohnya menjadikan kawasan yang aman, contohnya menggunakan tenaga tentera asing dari kawasan Asia Tenggara dalam jangka masa panjang. Okay. Hal ini menyebabkan masyarakat dalam kawasan selamat. Okay, good. Oleh itu negara akan aman dan sejahtera. Okay, boleh. Atau fakta kedua, selain itu menjadikan kawasan yang bebas, contohnya menjadikan rantau Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas daripada senjata nuklear. Okay, good. Senjata nuklear. Hal ini mengelakkan negara daripada dimusnah. Oleh itu negara dalam keadaan selamat. Okay. Ketiga, air sekali menjadikan kawasan berkecuali daripada pertingkahan politik kuasa-kuasa besar. Contohnya mendapatkan persetujuan pengiktirafan dan jaminan kuasa-kuasa besar tentang objektif atau usaha menjadikan. Hal ini menunjukkan semangat persahabatan, oleh itu negara kekal, makmur dan maju. Okey, boleh. Kekal dan maju. Okey, kalau misalnya aman bebas, dia lebih kepada kesan politik. Kalau berkecuali ini, kesan lebih kepada ekonomi lah. Okay, jawapan yang bagus daripada Syugan tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 6A. Faiz. 6A juga. 6A.
Berikut adalah dua pertubuhan antarabangsa yang dianggotai Malaysia. NAM, OIC. Jelaskan latar belakang pelibatan Malaysia dalam surat 212. 212 pada subtopik peranan Malaysia. Okay, peranan Malaysia. Okay, kelas yang lain kita pergi dengan pantas sikit. Untuk soalan 6A tu awak ambil keseluruhan dalam subtopik peranan Malaysia. Daripada perenggan pertama, penyertaan Malaysia dalam NAM bermula dengan kehadiran Muhammad Ghazali Syafiee. Lepas satu perenggan tu dan satu perenggan yang kedua, sejak menyertai NAM, Malaysia memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang. Okay, diminta latar belakang, maksudnya awal penglibatan Malaysia dalam NAM. Okay, pertubuhan berkecuali. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Izzat. Cikgu, lain Izzat lambat. Okay, tak apalah. Kita terus dengan Rai. Bagaimanakah Malaysia memainkan peranan dalam kedua-dua pertubuhan tersebut dalam menjaga keamanan dunia? Okay, ambil pada muka surat. 212 sampai 217. 200. 17. Okay. Sekarang ni kita tengok dia boleh ambil daripada 212 sehinggalah 216. Okay. Malaysia memainkan peranan dalam pertubuhan, dua-dua pertubuhan tersebut dalam menjaga keamanan dunia. Dia nak NAM juga, NAM dan OIC. Okay, seterusnya kita ambil sebab soalan yang B tadi, dia cakap peranan ataupun sumbangan yang Malaysia buat dalam NAM dan juga OIC. Okay, seterusnya soalan 6C. Along. Mana Along ni? Cikgu, Rahim pergi tandas. Ha? Rahim pergi tandas. Rahimi Tanas. Dengan ada Awiah tu ada siapa lagi tu? Mira? Rahimi? Tak, cikgu, Rahim chat. Oh. Okay. Fitri? Fitri? Tak ada. Okay, kita mula daripada awal balik. Ain, untuk soalan 6C. Cikgu. Enam C. 6C. Berikut adalah isu yang dibangkitkan oleh Malaysia dalam kedua-dua pertubuhan tersebut. Isu dasar apartheid. Betul tak cikgu sebutan tu? Betul? Dengan Terkait isu dengan? rakyat Palestin. Okay, isu rakyat Palestin. Yes. Jelaskan pendirian Malaysia dalam kedua-dua isu tersebut. Berikan rasional terhadap pendirian tersebut. Okay, kelas sekarang ni, soalan ni, dia ada dua kehendak soalan. Dia ada dua awak kena jawab. Pertama, awak kena beritahu pendirian Malaysia. Yang kedua, kena beritahu sebab rasional kenapa Malaysia ambil pendirian tersebut. Okay. Ain, jawapan dia? Ambil pada muka surat berapa? Saya buat jawapan dia dalam isu dasar apartheid ialah Malaysia menentang dasar diskriminasi kerajaan Afrika Selatan terhadap rakyat kulit hitam. Okey, betul. Jawapan tu itu adalah pendirian yang pertama, menentang menentang diskriminasi terhadap rakyat kulit hitam di Afrika Selatan. Okey, kalau OIC pula pendirian Malaysia?
Palestin, Malaysia menentang tindakan rejim Zionis Israel yang melakukan kekejaman, pengusiran dan pembunuhan terhadap penduduk Palestin. Okay, itu kita boleh ambil pada muka surat 216. Okay. Okay, sebab dia ni sebab Malaysia mengambil tindakan tersebut. Maksudnya cikgu? Okay, sekarang ni kalau contoh yang isu dasar apartheid tu, kenapa Malaysia mengambil pendirian tersebut? Itu masuk kehendak soalan yang kedua. Tak faham. Okay, contoh. Sekarang ni, tadi Ain cakap pendirian Malaysia untuk dasar apartheid tadi adalah menentang diskriminasi kan, betul? Menentang diskriminasi kerajaan Afrika Selatan terhadap orang berkulit hitam. So, untuk kehendak soalan yang kedua, kita kena beritahu sebab apa kerajaan Malaysia menentang diskriminasi tersebut. Kenapa Malaysia mengambil pendekatan menentang diskriminasi? Itu masuk soalan. Oh. Saya tak buat tu lah cikgu. Saya buat yang sampai situ je. Okay, so pendirian saja. Ain? Okay, kita try Along. Along. Sebab Long. Sebab Malaysia mengambil pendekatan pendirian menentang diskriminasi orang kulit hitam di Afrika Selatan. Ya. Yang ni 4C aku kan? 6C. 6C. Ya. Sekejap aku Okay. 6C. Malaysia menentang isu sekejap aku. Ni 6C. 6C. Oh, Malaysia menentang isu rakyat Palestin sebab menyebabkan hak negara Islam ditindas. Okay, satu menyebabkan negara Islam membela nasib rakyat Palestin ataupun negara Islam yang ditindas. Yang lain? Betul. Ya, aku dah cari. Okay, kelas, kita bincang bersama. Kena faham dulu, sekarang ni ada dua isu utama, apartheid dengan rakyat Palestin. Apartheid ni diskriminasi, maksudnya diskriminasi warna kulit. Okay, kita ambil contoh orang kulit, apa yang berlaku dekat Afrika Selatan ni, bila Afrika Selatan ni menjadi orang kulit hitam, dia dijajah oleh orang putih dan lama kelamaan orang putih itu menjadi sebahagian rakyat daripada rakyat Afrika Selatan. Tapi masalahnya bila orang putih memerintah, dia telah menindas orang kulit hitam. So sekarang ni, bila Malaysia ambil dasar menentang dasar apartheid itu, dan kenapa Malaysia ambil tindakan tersebut? Sebab dia, kita tengok berlakunya permisahan antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Okay? Yang dibezakan daripada ekonomi, dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Sebab yang lain, kenapa Malaysia menentang? Sebab orang kulit hitam dianggap bertaraf rendah dan diberi layanan kelas kedua. Contoh, perbuatan yang dibuat oleh orang kulit putih di Afrika Selatan, kalau dia beli tiket naik bas yang sama, orang kulit hitam tak boleh duduk di kerusi walaupun dia beli tiket sama macam orang putih yang lain. Okay. Yang kedua, sebab apa Malaysia menentang dasar apartheid itu? Sebab menentang, Repeat. Ulang balik yang tadi tu. Okay, kita pergi satu-satu isu dulu. Okay, satu isu, sebab soalan ni ada dua isu. Dua isu dan dua sebab. Sekarang, soalan isu yang pertama, Malaysia menentang dasar apartheid. Okay, so bila kena soalan yang kedua, dia minta, sebab apa Malaysia menentang dasar apartheid tu? Sebab dasar apartheid itu mewujudkan pemisahan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih.
Yang kedua, kaum dibezakan dari aspek ekonomi, sosial dan politik. Yang ketiga, diskriminasi ni ada undang yang menyebabkan Malaysia menentang tu sebabnya sikap berat sebelah ataupun kita panggil diskriminasi ni disahkan dalam undang-undang. Maksudnya benda tu jadi biasa pula. Sebab tu Malaysia menentang. Yang seterusnya, dasar apartheid ni juga menyebabkan orang kulit putih mendominasi ataupun menguasai pentadbiran. Pentadbiran ataupun segala aspek dalam kehidupan di Afrika Selatan. Okay. Yang seterusnya, kenapa Malaysia menentang? Sebab bertentangan lah. Kalau dalam PBB, motif tujuan PBB adalah mewujudkan keamanan dan keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira warna kulit, bangsa dan agama. Tapi sekarang ni, apa yang dibuat oleh Afrika Selatan tu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh PBB. Okay, boleh? Okay, seterusnya kita masuk pula isu Palestin. Yang isu dekat Amerika yang Black Lives Matter tu, yang isu George Floyd tu sama dengan ini. Okay. Konsep dia sama, Rai. Sebab, okay, kena faham yang ni cikgu bagi contoh, kenapa Black Lives Matter tu berlaku dekat Amerika sekarang. Dulu, orang Afrika ni, yang negro tu kita panggil Afrika Amerika tau. Istilah dia. Jangan panggil negro sebab negro tu macam istilah menghina. Okay, cuma sekarang ni cikgu nak bagi tahu orang yang berkulit hitam dekat Amerika tu, kita panggil dengan Afrika Amerika. Kenapa orang Afrika Amerika ni berada dekat Amerika? Sebab dulu ada sistem perhambaan di mana orang mereka telah menguasai Afrika dan kemudian ni membawa orang Afrika ni daripada negara diorang iaitu di Afrika bawa ke Amerika untuk dijadikan hamba. Dalam tempoh ratusan tahun tu orang Afrika Amerika ni telah dijadikan macam manusia pada taraf yang kedua. So sekarang bila dah beratus tahun tu berlaku, bila ada satu isu yang menunjukkan diskriminasi, orang Afrika Amerika ni dia memprotes lah sebab dia anggap benda tu diskriminasi yang tidak habis-habis lagi di kalangan orang mereka. Maksudnya menindas orang Afrika Amerika. So, sama ke tidak? Ya, sama dengan apa yang berlaku di Afrika Selatan dulu. Okay, so yang seterusnya, kita pergi kepada isu yang kedua. Isu yang kedua, kalau apartheid tadi pada muka surat 213, kalau isu rakyat Palestin ni, awak semua boleh tengok pada muka teks, muka surat 216. Okay, 216, kita tengok pendirian Malaysia adalah pada poin yang kedua tu, pada ayat negara kita menyokong hak rakyat Palestin bagi menentukan nasib sendiri termasuk hak mereka untuk mempunyai sebuah negara yang mereka. Okay, so sekarang ni kita tengok Malaysia menyokong perjuangan rakyat Palestin. Okay, menyokong perjuangan rakyat Palestin, lepas tu yang menentukan nasib sendiri, menjaga hak mereka sendiri, lepas tu seterusnya menyokong rakyat Palestin bagi mempunyai negara yang mereka. Itu kita boleh cakap sebab kenapa Malaysia menyokong perjuangan rakyat Palestin. Okay? Untuk soalan Damsi. Okay, ada sebarang soalan sebelum kita masuk objektif. Tak ada. Okay, kita bagi soalan yang pertama. Okay, sebelum kita masuk soalan objektif, cikgu akan terangkan dulu tahap-tahap dasar luar negara. Dasar luar negara, selepas kita merdeka, kita menjalankan dasar pro barat, iaitu pro kepada Amerika Syarikat. Masa pemerintahan Tunku Abdul Rahman, kita terpaksa jalankan dasar pro barat sebab negara kita berada pada kategori negara dunia ketiga, negara miskin. So, kita perlu sokongan negara yang kuat, negara kuasa dunia untuk beli barangan kita dan memberi bantuan daripada pelbagai aspek. Sebab tu kita pro barat. Tahap kedua, zaman Tun Abdul Razak kita buat dasar berkecuali. Daripada kita pro barat, kita tukar. Berkecuali itu maksudnya kedua-dua pihak yang bertelagah pada Perang Dingin, iaitu blok komunis dengan blok barat, kita jalinkan hubungan. Cuma tak terlibat dalam peperangan lah. Sebab tu kita, masa Tun Abdul Razak, kita jalinkan hubungan dengan negara China. Tahap yang ketiga, dasar luar negara kita adalah mengekalkan
tahap dasar luar pada tahap yang kedua tadi, iaitu dasar berkecuali, tetapi memfokuskan kepada kemajuan negara. Okay, masa tu zaman Tun Mahathir. Tun Mahathir masa Menteri Malaysia yang keempat, masa tu kita jalankan berapa dasar yang berkaitan dengan dasar luar, iaitu dasar pandang ke timur. Menjadikan negara seperti Jepun, Korea Selatan sebagai role model, terutama dalam etika pekerjaan. Sebab tu kita tengok masa tahun pemerintahan Mahathir ni, kita kita bina syarikat-syarikat berkaitan dengan automotif dengan kerjasama daripada syarikat gergasi Jepun seperti Mitsubishi. Okay. Selanjutnya kita pergi soalan yang pertama. Lagi soalan objektif. Okey, kita mula dengan Faris. Ya, cikgu. Soalan yang pertama objektif. Apakah persamaan hubungan luar kerajaan tersebut? Paan Tangka Sukar Citlu. Jawapan dia B, hubungan dengan China. Okey, jawapan dia B dengan hubungan dengan China. Okey, Putri, soalan nombor 2. Zaman Kesultanan Melayu Melaka. A, penghantaran utusan. Okey, A, penghantaran utusan. Okey, 3. Azwan Nabila. Kerajaan berikut telah membuat hubungan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Apakah bentuk hubungan tersebut? C, hubungan perdagangan. Okey, C, hubungan perdagangan. Okey, soalan nombor 4, Syafiq. Apakah kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka abad ke-15? A, 1 dan 2, menjamin kestabilan, mengelakkan penjajahan. Okey, jawab kita tengok satu-satu dulu. Apakah kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15? Okey, sekarang ni kita tengok menjamin kestabilan. Kestabilan tak perlu sebab sekarang ni kalau dia cakap hubungan luar Melaka dengan negara empayar yang besar yang lain, itu jawapan tu boleh kita cakap menjamin kestabilan. Tapi sekarang ni soalan tu umum, sama ada kita jalankan hubungan dengan negara yang kuat ataupun negara yang lemah. Okay, so kat situ satu tu tak boleh terima sebagai satu boleh terima sebagai jawapan menjamin kestabilan. Okay, kita pergi jawapan yang kedua, mengelakkan penjajahan. Mengelakkan penjajahan, kalau soalan tadi yang cikgu cakap tadi, dia cakap hubungan luar Melaka dengan negara yang maju. Dua tu kita boleh terima sebagai jawapan. Tetapi kalau dia cakap secara umum, maksudnya dengan negara yang lemah juga, kita tak boleh terima dua tu sebagai jawapan. Okay. 3, memantapkan pentadbiran. Memantapkan pentadbiran pun tak boleh juga sebab sistem pentadbiran Melaka diambil daripada sistem pemerintahan Sriwijaya. Okay. Sebab para mesyuara bawa kaedah pemerintahan pentadbiran yang sebelum tu menjadi asas dalam pemerintahan Sriwijaya. Okay, sebab tu 3 tidak diterima sebagai jawapan. Okay, seterusnya 4, mendapatkan pengiktirafan. Mendapatkan iktirafan kita boleh terima sebagai jawapan sebab kita buat kerjasama dengan negara-negara yang kuat dan negara yang lemah, menunjukkan negara kita pada Melaka pada masa tu adalah sebuah negara yang berdaulat. Okay, soalan nombor 5, Alia. Maklumat berikut menunjukkan dasar luar negara selepas kemerdekaan negara. Pemimpin dasar luar. Apakah dasar X tersebut? C, cikgu. Hubungan tanpa berpihak. Okey, hubungan tanpa berpihak. Yang ni tadi cikgu terangkan pada tahap yang kedua, Tun Razak, dasar berkecuali. Okey, 6 Adawiyah. Astaghfirullahaladzim. Apakah matlamat pengumpulan dasar luar? C, 2 dan 3. Melindungi kepentingan nasional dengan mempertahankan kedaulatan negara. Okey, jawapan dia C, 2 dan 3. Okey, nombor 7, Pak Ika. Padanan manakah yang betul berkaitan dengan faktor dasar luar Malaysia? A, Ikatan Sejarah. Negara menyertai Commonwealth.
Okey, jawapan dia A, Ikatan Sejarah. Huraian dia negara menyertai Commonwealth. Okey, seterusnya Mira. 8. Mira. Saya cikgu. Mira. Nombor ni. Nombor 8 cikgu 8. Apakah kesan daripada peristiwa berikut kepada Malaysia? Peranding. Jawapan dia C, bermula dasar Pro Barat. Bermula dasar Pro Barat. Okey, jawapan sebenarnya adalah bola perubahan dasar luar. Okay, ingat perang dingin ni masa zaman Tuan Razak. Bila perang dingin, blok barat dan blok komunis berperang, kita ambil pendekatan untuk tidak memihak kepada mana-mana blok, membuat hubungan dengan dua-dua negara tersebut untuk mengelakkan kesan daripada perang dingin. Okay, jawapan dia B, perubahan dasar luar. Okay, 9. Najwa. Apakah kesan daripada blok tersebut? B. Meletuskan perang dingin. Okay, good. B, meletuskan perang dingin. Seterusnya, Aimi, soalan 10. Pernyataan berikut adalah pendirian Malaysia dalam hubungan antarabangsa. Hidup bersama secara aman. Bagaimanakah Malaysia membuktikan pendirian tersebut? D. 3 dan 4. Mendukung PBB, terlibat dengan agensi PBB. Okey, mendukung piagam PBB, terlibat dengan agensi PBB 3 dan 4. Okey, seterusnya soalan 11, Fazira. Pasangan yang manakah betul tentang fungsi agensi dalam PBB? D. UNHCR melindungi golongan pelarian. Okey, jawapan dia 11 D. UNHCR melindungi golongan pelarian. Okay, yang tu awak kena biasakan. UNESCO tu biasa UNESCO, Education, lepas tu Science dan Culture, kebudayaan. FAO itu berkaitan dengan makanan. WHO sekarang ni kita nampak peranan dia berkaitan dengan kesihatan. Okey, 12. Imran. Senaraikan negara berikut menunjukkan misi penyertaan Malaysia dalam PBB. Kongo, Namibia, Somalia. Apakah misi tersebut? B. Misi pengaman. Okey, jawapan dia 12 B, misi pengaman. Okey, seterusnya soalan 13, Azwa Nabiha. 13. Itu adalah sumbangan Malaysia. Misi pengaman, misi pemerhati. Apakah rumusan daripada sumbangan tersebut? B. Membuktikan kemampuan Malaysia. Okey, jawapan dia kat situ tengok. Dia mesti ada kaitan dengan apa dalam teks. So sekarang pengaman dengan pemerhati. Pengaman tu maksudnya biasanya dalam negara yang ada perang saudara, dalam negara tu Malaysia akan menjadi sebagai daripada PBB itu untuk mengelak konflik tu daripada berlaku. Pemerhati, bila kita pergi ke negara-negara tertentu tu, kita tengok apa sebenarnya yang terjadi. Okay, itu lebih kepada pemerhati. Untuk kita buat ulasan apabila suatu peperangan atau sesuatu diskriminasi itu dibincangkan dalam mahkamah dunia. Okay, so jawapan dia kat situ adalah mengutamakan keselamatan warga dunia. Okay, so yang seterusnya soalan 14. Syugan. Berikut adalah tokoh-tokoh yang mainkan peranan pada peringkat antarabangsa. Apakah peranan tokoh tersebut? Tokoh dalam agensi PBB. Okay, jawapan dia 14 C. Tokoh dalam agensi PBB. Okay, seterusnya Faiz 15. 15. Apakah sebab Malaysia menyertai Commonwealth? A. Bekas tanah jajahan British. Okay, A. Bekas tanah jajahan British. Izzat dia. Okay, 16. Kita pergi Rai. Berikut adalah rancangan yang dilancarkan melalui Badan Commonwealth. Rancangan Colombo.
Apakah manfaat yang diperoleh di Malaysia melalui rancangan Colombo? Jawapan dia C. Menjamin hak asasi manusia. Okey, ni awak kena check balik. 206. Colombo berkaitan dengan apa? Colombo berkaitan dengan, kebiasaannya adalah berkaitan dengan pendidikan. So, apa yang kelebihan Malaysia dapat kat situ adalah mendapat khidmat nasihat. B. Bola. Okey, seterusnya, Along. Ya, 17. 17. Logo 1 menunjukkan Sukan Commonwealth Malaysia 1998. Apakah manfaat penyertaan Malaysia dalam sukan tersebut? A. Mengeratkan hubungan antara negara. A. Mengeratkan hubungan antara negara. Okey, kita ulang balik. Ain, soalan 18. Sekejap cikgu. Apakah peranan Malaysia dalam Commonwealth melancarkan rancangan Colombo dengan menentang dasar apartheid? Peranan Malaysia dalam Commonwealth. Okey, jawapan kat situ adalah, ingat Commonwealth. Commonwealth tu dalam menjadi tuan rumah sukan dan juga menentang dasar apartheid. Melancarkan rancangan Colombo tu, kita tak melancarkan. Kita terlibat sahaja, bukan kita yang kita lancarkan. Okay? Sebab tu tricky soalan ni, kena faham betul. Dia cakap, kalau dia cakap melancarkan, bukan negara kita. Okay? Kita hanya menyertai, mendapat manfaat daripada rancangan Colombo. Dan sebab tu jawapan dia kat situ adalah C, 2 dan 3. Okay, Faris, soalan 19. Mengapakah Malaysia menentang dasar apartheid? Jawapan dia D. Menyalahgunakan hak asasi manusia. Okey, D. Menyalahgunakan hak asasi manusia. Okey, seterusnya Putri, soalan 20. Apakah peristiwa yang membuktikan Malaysia mengamalkan dasar berkecuali? A. Menjalinkan hubungan dengan China. Okey, A. Menjalinkan hubungan dengan China. Okey, seterusnya Azwa Nabila. Apakah manfaat Malaysia menandatangani perjanjian berikut dengan Britain? FCDA. Memperkukuhkan pertahanan negara. Okey, jawapan dia C. Memperkukuh pertahanan negara. Okey, 22. Syafiq. Mengapakah Mafilindo ditubuhkan? Okey, isu pembentukan Malaysia. Okey, 23. 23, Alia. Bagaimanakah kerjasama sosial dilaksanakan antara negara ASEAN? Penubuhan CMIO dengan penganjuran sukan C. B. Okey, jawapan dia kat situ. Tengok, highlight kan soalan. Dia cakap kerjasama sosial. So, kat situ jawapan dia adalah 1 dan 4 bola. Okay, seterusnya Adawiyah, 24. Deklarasi Kuala Lumpur diisytiharkan dalam sidang kemuncak 6 pada tahun 2003 di Malaysia. Apakah isu yang dibangkitkan dalam deklarasi tersebut? C. Okay, C, isu Palestin dan pencerobohan Amerika. Okay, yang terakhir Pak Ika. Logo 2 menunjukkan pertubuhan antarabangsa Malaysia menjadi anggotanya. Apakah peranan Malaysia dalam pertubuhan tersebut? B. Memperjuangkan isu rakyat Palestin. Okey, kat situ jawapan dia adalah bola memperjuangkan isu rakyat Palestin. Okey, kelas cikgu buka sebarang soalan berkaitan dengan bab 9. Ada sebarang soalan? Okey, ada soalan yang berkaitan dengan isu semasa untuk kita bincang dalam kelas. Cikgu, misi UNTAC tu apa? UNTAC. Mana? Yang surat 210 tu.
210. Penyelesaian konflik serantau yang last tu. Okey, misi UNTAC. Misi UNTAC ni adalah satu peperangan. Misi Okey. Misi kita tengok sekarang ni dia fokuskan kepada penyelesaian konflik politik yang berlaku di Indochina. Indochina ni dalam kata lain awak nak faham negara yang bersebadan dengan China, iaitu Vietnam dan Kemboja. Persamaan dia, masyarakat dia ada persamaan sikit muka dia dengan orang China. Okay, so sekarang apa yang berlaku di negara-negara Vietnam dengan Kemboja ni, dia ada konflik perang saudara dekat negara tersebut. Okay, so bila ada perang konflik tersebut, Malaysia sebagai pengaman untuk mengelak rakyat biasa terkena ataupun menjadi mangsa kepada peperangan. Okay, contohnya macam Vietnam sendiri, cikgu rasa cikgu ada terangkan dengan awak, kita pernah terima pelarian daripada Vietnam ditempatkan dekat Pulau Bidung, Terengganu. Okay, macam sekarang lah, yang pelarian Rohingya tu, kita tempatkan di kawasan perlindungan di kawasan Kuala Lumpur. Okay, so sekarang peranan tu juga Malaysia mainkan semasa dalam misi UNTAC. Okay. Dia lebih kepada kalau Kemboja ni ideologi politik di mana pemimpin komunis buat pembersihan etnik. Pembersihan etnik tu maksudnya pembunuhan lah, untuk membunuh etnik tertentu yang ada di negara, di sesuatu negara. Itu kita panggil pembersihan etnik. Okay, ada soalan lain? Cikgu, jadinya misi UNTAC ni misi pengaman ni. Apa? Maksudnya misi UNTAC ni misi pengaman macam mana? Misi pengaman tu maksudnya misi untuk mewujudkan kestabilan di suatu kawasan ataupun mengelakkan peperangan daripada berlaku lah. Okay. So sekarang ni kita tengok macam cikgu cakap tadi, sekarang ni untuk 210 tu difokus kepada Vietnam dan Kemboja. Apa yang berlaku di Kemboja tadi, dia ada satu pemimpin yang kita panggil pemimpin yang kita sebut pemimpin tu kejam telah membuat pembersihan etnik. So dekat situ semasa UNTAC ni berlaku di Kemboja, apa tujuan dia adalah untuk memastikan keadaan kembali aman dan berlakunya peralihan kuasa secara aman daripada satu individu ke satu individu yang lain, daripada menggunakan proses demokrasi lah, iaitu proses pilihan raya. Ya, sebab tu dipanggil UNTAC. UNTAC ni bermaksud United Nations Transitional Authority. Authority tu pihak yang berkuasa, transitional tu macam perpindahan kuasa. Okay? Itu maksudnya misi UNTAC. Malaysia jadi macam orang yang pastikan misi itu berjalan dengan lancar lah. Dan menjaga keamanan dan nyawa orang Kemboja pada masa itu. Ada soalan lain? Isu semasa yang awak nak tanya? Okey, kelas 1 perkara, kita masuk bab 9 ni, awak ada tengok berkaitan dengan OIC. Okey, OIC kita masuk pada 214, 215. Kalau awak tengok pada 215 tu, ada seorang nama dia, gambar, deklarasi Arab Saudi, 9 Jun 1970, Tengku Deraman dengan Raja Al-Malik Faisal. Okey, sekarang ni, apa yang kita kena tahu, masa penubuhan OIC dulu, berdasarkan sumber tertentu cakap, ada beberapa pemimpin Islam yang berpengaruh. Okay? Yang paling berpengaruh pada masa itu adalah Raja Al-Malik Faisal ni. Raja Al-Malik Faisal ni, dia telah membuat pembangunan yang ketara dekat Arab Saudi bila minyak ditemui di kawasan gurun di Arab Saudi. So bila minyak ditemui kat situ, dia dapatkan keuntungan yang banyak. Dan kebetulan pula pada tempoh masa yang sama, Britain telah pindahkan rakyat Israel, orang Yahudi daripada Eropah ke Palestin. So, orang Arab pada peringkat awal pada zaman dulu, pada waktu ni telah melancarkan peperangan dengan Israel lah semasa Israel menguasai Palestin. Ketua dia kat situ adalah Malik Al-Faisal. Malik Al-Faisal ni telah buat beberapa tindakan untuk
menggugat penguasaan Israel dekat Palestin. Antaranya adalah dia telah buat satu tindakan embargo, pemulauan untuk menjual barang kepada sebuah negara. Negara yang ditarget adalah pada masa itu adalah Amerika Syarikat. Okay, bila dia buat embargo, dia larang penjualan minyak kepada negara-negara yang menyokong Israel. Kesannya, Amerika mengalami masalah kekurangan minyak dan menyebabkan sistem pengangkutan dan perhubungan dia tergendala. Okay, dan sebab tu juga akhirnya Amerika Syarikat terpaksa merayu dengan Arab Saudi untuk menarik balik tindakan embargo tu tadi. Okay, tindakan Malik Faisal ni berjaya mengurangkan penganiayaan Israel kepada rakyat Palestin pada waktu itu. Tapi malangnya Malik Faisal ni riwayat hidup dia tak panjang bila dia ditembak oleh anak buah dia sendiri. Okay, itu yang awak tengok pada YC. Kenapa cikgu cerita pasal Malik Faisal ni? Sebab Malik Faisal ni kalau ikutkan dia adalah orang yang dikatakan sepatutnya menjadi setiausaha agung yang pertama bagi YC. Tapi Barat tak setuju, tak suka dengan dia dan dan campur tangan dalam pertubuhan negara Islam dan membawa kepada pelantikan Tengku Abdul Rahman sebagai setiausaha agung YC yang pertama. Okay, kelas, sebelum kita akhir kelas kita ini, cikgu nak tanya dulu, Erin bagaimana? Cina? Erin, Alif, Tasha, Saifuddin. Chugan? Tak dapat diketahui lah cikgu dia orang. Alif Tak tahu cikgu. lain tak ada je. Sebab cikgu wanti. Okey, Kaldun kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang daripada 17 kan? 17 orang kelas awak. Mana 10 orang yang lain? Kaldun? Azwar cikgu dah kira cikgu. Azwar dah. Dua-dua Azwar dah. Yang tak ada sekarang ni Syarul. Oh, Pak Isdainya dia pergi hospital. Kenapa? Tak tahu? Dia pergi hospital Pilar. Dia ditempatkan kat sana ke apa? Tak tahulah, dia kata macam tu dia. Amirul? Mirul memang dah lama tak on je. Siapa lagi? Nabila? Syafiq, Raimi mana? Yang bagi tahu cikgu tak masuk kelas hari ni, akhirnya seorang ke? Saya tak. Ha? Saya tak tahu lah Raimi. Arsyad? Tak tahu. Arsyad? Arsyad juga tanya Badak. Depan rumah. Badak? Arsyad mana? Dia ada. Syarul, Arsyad saya rasa dia ni aku. Rasa dia ngaji dengan bapak dia. Dia solat dengan keluarga dia. Okey. Kelas. Sekarang ni kita tinggal dah masuk bulan 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ada 9 bulan. Tolak 2 bulan. Trial dengan SPF. Maksudnya awak tinggal 7 bulan ni lagi. Kat situ rasa memang awak rasa mungkin lama lagi. Tapi kita tengok kalau keadaan semakin elok, mungkin kerajaan akan awalkan peperiksaan awam. Okay, sebab dia tak boleh lambat. Macam hari tu, bila dia lambat kan, jadi pelbagai masalah. So sekarang ni, sepatutnya pesan dengan yang lain dan ingat, kalau ada sebarang masalah untuk masuk kelas cikgu, inform cikgu secara personal. Okay, inform cikgu secara personal, beritahu sebab tak datang. Jangan terus hilang yang macam tu. Okay, dan pastikan latihan tu awak tanda objektif, sediakan setiap nota untuk setiap soalan dan subjektif tu soalan yang kita bincang ni awak tanda tak faham awak terus tanya. Cikgu galak kan kalau rasa tak selesa untuk tanya dalam kelas, boleh WhatsApp cikgu secara personal. Okay, sebab sekarang ni kita tinggal dah masuk bab 9, minggu depan kita akan masuk bab 10. Dan kita akan selesai bab tingkatan 5 dan kita akan teruskan ulang kaji bab tingkatan 4. Okay. Sepatutnya penguasaan awak kena menyuruh semua bab.
Jangan tunggu untuk buat ulang kaji last minute lah. Okay. Alright. Along tolong baca doa. Ustaz Ras baca doa.